Untuk mengupas lebih lanjut mengenai isu ini bersama kami di talian ketika ini penganalisis politik Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, mungkin kita boleh mulakan dahulu dengan perkembangan terkini apabila dilaporkan bahawa lontaran Molotov koktel ini berlaku di negeri yang paling tidak dijangka berlaku, sebuah negeri yang dianggap sebagai yang paling harmoni di Malaysia. Apa yang sedang berlaku dalam masyarakat kita, Prof, apabila menyebut berkenaan dengan isu yang melibatkan kekemat ini? Sebelum ini ada isu berkenaan kuasa Mahkamah Syariah, tidak ada apa berlaku. Isu kalimah Allah, tidak apa berlaku. Tapi isu stalking ini, sehingga perkara-perkara seperti ini berlaku, Prof. Mungkin Prof boleh berikan sedikit insight berkenaan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita, Prof. Saya rasakan bahawa ada sebahagian merasa selesa dan ada sebahagian yang sukar mengambil ia sebagai pengajaran sehingga melahirkan bau kebencian, syakwasangka, prejudis, stereotyping yang keterlaluan. Bukannya apa yang telah kita bentuk lentur sekian lamanya. Mudah untuk kita roboh, bukan mudah untuk membina negara ini. Itu harus dijadikan sebagai petunjuk keindukan dalam persoalan di manakah kita hari ini dan di manakah mahu kita lihat Malaysia pada masa akan datang. Apa yang berlaku kebelakangan ini merupakan satu memang tidak boleh diterima. Mereka yang berjiwa Malaysia sudah pasti akan menolak apa yang telah dilakukan ke atas kalimah Allah, termasuk kepada Rasulullah ataupun kitab Al-Quran serta simbol dan juga ajaran kepercayaan yang lain. Tetapi dalam konteks yang sama, kita juga harus baik pulih pemikiran psikik dalam kalangan masyarakat supaya nilai korban kompromi yang telah kita persetujui selama ini dapat didukung, kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang istimewa, yang rencam pelbagai aneka ragam, yang berbilang bangsa, merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak, yang harus diraihkan dalam kehidupan berukun dengan bertunjakkan kepada perlembagaan dan rukun negara, dan biarkan undang-undang menjadi asas kepada usaha untuk membanteras melakukan intervensi ke atas apa saja sifat keterlaluan yang berbau kebencian ini. Ia harus dibendung dan saya percaya ia juga adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab dalam keluarga, sistem pendidikan, media, pemimpin, rakan sebaya dan individu itu sendiri harus menjadi ataupun mengambil iktibar daripada apa yang berlaku supaya tidak melihat ataupun leka dengan persekitaran yang sedang kita huni, kerana kita mahu terus hidup kekal, hidup sejahtera, muhibah dan juga aman serta sentosa. Dalam konteks ini saya percaya ruang akses, peluang serta sifat inklusiviti harus dipertingkatkan untuk membolehkan nilai kemajmukan itu dapat kita pertahankan supaya kita memanusiakan perpaduan, kita merayatkan perpaduan dalam mana ianya merentasi soal agama, etnik, ras, gender, fahaman politik sekalipun. Ya, dan Prof, yang mencetuskan syakwasangka ini di kalangan pemimpin dan ada yang menganggap bahawa sedang berlaku ketika ini baling batu, sorok tangan. Apakah Prof ada sebarang nasihat ataupun kenyataan terhadap pemimpin yang telah mencetuskan hal yang berlaku ini, Prof? Ya, bagi saya dalam konteks negara kita, apabila parti politik berteraskan kepada etnik dan agama, memang itu tidak boleh kita tolak, tetapi ada masanya kita harus bersifat pemimpin nasional, kebangsaan untuk membolehkan kita melondekkan diri kita, mempertahankan nilai-nilai kepentingan kepada soal agama dan juga etnik, itu tidak boleh kita tolak. Tapi waktu yang sama kita mahu pertahankan apa yang telah terbina di peringkat kebangsaan nasional. Jadi pemimpin harus mengambil iktibar dan juga iltizam daripada apa yang sedang berlaku dan juga rentetan sejarah yang telah kita lalui. Peristiwa 13 Mei, apa yang berlaku di Kampung Rawa, Kampung Medan, apa yang berlaku di Lawyat, kesemua itu harus jadikan sebagai pengajaran, bukan untuk diulang, dan pemimpin harus menjadi contoh, idola dan juga yang boleh diteladani oleh ramai supaya pemimpin bergerak bersama ke hadapan sebagai ikon perpaduan agar kita dapat mempertahankan seni kehidupan rencam negara kita. Kalau bukan pemimpin, siapa lagi yang boleh rakyat kembali melahirkan keyakinan dan kepercayaan dalam soal perpaduan, integrasi ini, kerana perpaduannya asasnya adalah kepada persefahaman, kepada soal adaptasi, soal dasar, undang-undang. Itu tidak ada komprominya.
Tapi waktu yang sama ada 3 nilai besar yang harus didukung oleh pemimpin, iaitu faham, hormat, terima, yang boleh dicontohi oleh yang lain supaya kerangka faham, hormat, terima itu membolehkan kita membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian dan juga membolehkan kita meningkatkan nilai keinsanan, kemanusiaan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik ataupun agama negara ini. Kita tidak mahu melihat negara terkebelakang. Negara harus bergerak menjadi negara progresif. Sebab itu, bagi saya, kerangka besar adalah bagaimana kita mahu memanifestasi pembentukan masyarakat kelas 1 di sebuah negara kelas pertama. Apa gunanya ada infrastruktur prasarana, kemudahan yang seiring dengan masyarakat maju, tapi dihuni oleh masyarakat mentaliti kelas ketiga. Masyarakat kelas 1 adalah masyarakat yang ada ilmu, kemahiran, kebolehan, tetapi diselaputi dengan nilai karakter, personality, perwatakan, sahsiah jati diri, akhlak, akidah yang cukup tinggi termasuk dalam kalangan pemimpin. Jadi kita harap tidak ada sesiapa yang mengambil Baik, terima kasih Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkongsi pandangan berkenaan dengan apa yang berlaku ketika ini termasuk laporan terkini kes berkenaan lontaran Molotov cocktail yang pasti perkembangan kita akan bawa semasa ke semasa. Kita berehat seketika kembali selepas ini.